أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pagi ni kita nak cuba merenung kata-kata Imam Syafi'i yang diambil daripada kitab Majmu' daripada Syarah Muhazzab. Imam Syafi'i mengatakan, sesiapa yang ingin dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Allah Taala bukakan hati ni, mudah untuk mendapat maknanya ilmu, untuk dapat kefahaman, kan? Kalau diberikan nasihat, mudah untuk menerima nasihat. Ni orang yang dibukakan oleh Allah Taala hati dia. Hati dia jadi lembut dengan sebab nasihat yang menggerunkan kepada akhirat dan sebagainya. Ada orang yang bila kita bagi nasihat, dia lawan balik. Dia tak boleh terima nasihat. Kau siapa nak bagi nasihat pada aku? Aku imam tau. Itu masalah dia. Kan? Dia payah dia. Jadi dengan sebab itu kata Imam Syafi'i, orang yang hendak dibukakan hatinya oleh Allah, maka hendaklah dia berkhalwah. Makna sentiasa bersunyi-sunyi. Jangan banyak bergaul dengan orang. Kerana bila bergaul dengan orang ni, macam-macam jenis orang. Kalau bergaul kita ni orang-orang masjid, tak apa. Ni dia bergaul dengan berbagai-bagai orang, lapisan orang. Kerana orang, tarikan orang tu lebih kuat daripada dia sendiri. Dia tak boleh nak menarik orang, tapi orang lebih suka menarik dia. Kalau dia bercampur dengan orang, jom kita pergi ni, jom ni, dia jadi tertarik, kan? Sedangkan dia tidak mempunyai kekuatan diri. Apatah lagi dalam dunia hari ni yang akhir zaman penuh dengan mehnah. Mehnah ni cabaran yang banyak. Kita tak boleh lari macam-macam cabaran. Ada cabaran yang baik, ada cabaran yang menjerumuskan kita kepada sesuatu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkhalwah, kan? Duduk, jangan campur-campur, jangan bergaul-gaul, terlalu mendedahkan diri kepada masyarakat atau pada orang ramai, banyak kepada orang. Kita terdedah banyak, masalah, kan? Kita boleh pergi belajar, boleh pergi masjid, lepas habis balik, kan? Biasa datang balik. Boleh datang bergaul dengan orang, nak pergi majlis kedua walimah dan sebagainya, boleh pergi. Mana habis majlis, balik. Jadi begitu maksud dia. Jadi kalau kita terdedah terlalu banyak, maka kita bimbang, menyebabkan maknanya hati kita ni boleh ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Maknanya banyak perkara-perkara yang merosakkan dan menarik hati kita supaya kepada hubbud dunia, cintakan kepada dunia yang berlebihan. Yang keduanya, sekiranya kita hendak dibukakan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah maknanya qalilun minat ta'am, mengurangkan makan. Mengurangkan makan. Kan? Jadi maknanya orang yang makannya terlalu banyak, sikit-sikit makan, kan? Bukan makan sikit-sikit, sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Maka menyebabkan hati dia tertutup. Sebab apa? Orang dia makan banyak, dia perut dia punya maedah dia penuh. Dengan sebab itu, bila perut maedah dia penuh, mata dia perut dia akan menarik kelopak mata dia. Dia datang belajar lelap, kan? Dah dekat rumah pun lelap, kan? Jadi maknanya bila dia lelap, dan saya ilmu tak boleh, nur tak boleh masuk, hidayah tak boleh masuk. Sebab apa? Tidur, kan? Jadi dengan sebab itu, maknanya menjauhkan daripada makan yang terlalu banyak. Sebab tu anak-anak kita kalau makan dia banyak, dia tak boleh belajar. Kita sendiri pun, kalau kita orang yang contohnya menghafal Quran, dia kalau makan banyak, dia susah menghafal. Sebab apa? Dia nak cepat tidur, kan? Dia kalau cepat tidur, bangun cepat tak apa, ni cepat tidur lambat, subuh pun lepas. Jadi malang lah, kan? Yang ketiganya kata Imam Syafi'i, menjauhkan diri daripada bergaul dengan orang-orang yang bodoh, kan? Dia jadi bergaul dengan orang bodoh ni, tertutup hati. Sebab tindakan-tindakan kita kalau bergaul dengan orang bodoh, kita punya tindakan pun memang bodoh juga, kan?
Apa yang kita cakap macam orang bodoh. Sebab tu jangan bergaul, maknanya bercampur baur dengan orang-orang yang bodoh. Cari orang yang pandai. Pandai maknanya kalau dia maksud pandai ni, kalau dia ajar dia boleh ikut. Kan? Dia jangan jadi orang yang jahil. Jahil ni ada jahil, ada pertama jahil, ada yang kedua jahil murakkab. Jahil murakkab ni lebih teruk daripada orang jahil. Kalau orang jahil ni kalau ditegur boleh juga, boleh diajar juga. Ni jahil murakkab ni dia tak boleh. Dia anggap dia je yang paling betul. Ni paling masalah. Dia ajar tak boleh ikut. Dan yang keempatnya, membenci orang yang tidak berlaku adil. Kan? Jadi kalau orang tidak ada maknanya dalam kehidupan, dia ada kuasa, ada maknanya pengaruh, tapi tak boleh nak berlaku adil dengan apa ni, kehidupan, dengan orang dan sebagainya, maka hendaklah kita membenci dia. Membenci dia kerana apa? Kerana sikap dia itu tadi. Dan yang terakhir, tidak beradab daripada kalangan orang yang berilmu. Makna salah satu daripada punca tertutupnya hati kita, ataupun Allah Ta'ala menutup hati kita ni dengan sebab kita ni tidak beradab dengan orang-orang berilmu. Maknanya sama-sama kita kan, sama-sama belajar, ni semua menuntut ilmu, tapi kita tak beradab dengan dia kan. Cakap pun tak tentu kan. Lebih tah lagi maknanya tidak beradab dengan orang guru. Kita di kalangan kita pun kita kena beradab, kena menjaga adab-adab kita dengan ketika mana kita sama-sama menuntut ilmu. Menjaga dari sudut akhlak, menjadi dari sudut suluk dan sebagainya, supaya perkara-perkara yang kita lakukan ketika mana kita beradab dengan ilmu, yang keduanya beradab dengan penuntutnya, yang ketiganya beradab dengan gurunya. Jadi makna dan beradab setelah mendapat ilmu. Dia ada 4 perkara lah. Mana pertama beradab dengan ilmu, kan? Dengan ilmu yang kita belajar tu kita kena beradab. Yang keduanya beradab dengan sesama kita yang menuntut ilmu. Yang ketiganya beradab dengan guru yang mengajar ilmu, yang memberi ilmu. Dan beradab ketika mana setelah ada ilmu. Orang ada ilmu, dia kena beradab dengan ilmu dia. Mana dia tidak boleh merendahkan ilmu dia, kan? Tidak boleh merendahkan ilmu. Jadi dengan sebab itu kita kena jaga 4 perkara. Bila ada ilmu ni, adab-adab ni mesti dijaga. Tidak, dia akan merosakkan. Makna merosakkan dari sudut sehingga Allah Ta'ala menutup hati dia daripada menerima hidayah, boleh menerima petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi 4 perkara ini yang disebutkan oleh Imam Ghazali, oleh Imam Syafi'i, supaya kita jaga dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Dengan itu maknanya memudahkan. Bila kita dapat menjaga perkara ni, dia akan memudahkan kepada kita. Allah Ta'ala memberi futuh, makna membukakan ilmu tu kepada kita. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sekejapnya, makanannya belum sampai tu. Jangan balik dulu. Kan tak ada orang nak makan, Pak. Ya ke? InsyaAllah. Jadi
Ya bro.